Dia tak masuk akal pun boleh percaya. Kan? Lepas tu rujukan dia siapa? Apa Raja Petra. Kan? Raja Petra apa hidup tak ketentuan. Sampai bila nak jadi orang buangan tu? Sampai bila? Dia sanggup tinggalkan waris dia saudara-saudara apa dia anak kandung dia sendiri. Dia seorang bapa yang tidak tanggungjawab, tak ambil tahu anak dia kat Malaysia ni. Mencuri ke, merompak ke, merogol ke, dia tak ambil tahu. Yang penting dia duduk luar tu. So sila orang bayar dia pula buat kerja. Kan? Dekat luar negara tu. Tapi sampai bila? Nak mampus besok, so sila orang bawa balik Malaysia. Sebab itu dia buat live, dia berani cakap. Cuba sekali dia dalam kotak tu tanya. Saya tak ada dalam kotak tadi. Saya dah kena tendang ke bawah. Kan? Baru dia masuk. Kalau tak ada, saya senang je nak tanya dengan dia. Dengan Raja Petra ni. Ya, dia duk hasut orang jangan takut pada raja. Ini raja bukan raja zaman dulu. Ni raja baru sekarang yang tak perlu takut dengan dia raja. Saya senang je kalau saya dapat cakap dengan dia. Saya kata Raja Petra, tak payahlah saya suruh kamu lawan raja. Kan? Tak payahlah kamu lawan raja ke, lawan agung ke, lawan Perdana Menteri, tak payah. Kamu balik aja. Macam balik kampung lah kan. Balik raya ni. Raya ni balik. Tengok anak kamu tu apa jadi. Kan? Mencuri ke tidak curi lagi. Balik. Itu je. Tak payahlah kamu pergi istana nak lawan raja. Tak payah. Tak payahlah kamu pergi Putrajaya nak lawan Ibrahim. Tak payah. Balik je kat Malaysia. Kalau berani lah. Kalau tak berani, tak payah sembang lah dalam live. Kan? Tak payah sembang lah. Duk hasut orang kat Malaysia ni lawan. Kamu sedap lah duduk situ. Ya, perangai kamu macam Haji Hadi. Duk sembang pumpang. Jihad. Bila nak orang berjuang jihad, dia duduk kat Rusila. Orang lain mati kat Mamali. Sama macam dia Petra tu. Tolong perangatkan orang. Jadi batu api. Pom. Kita kat Malaysia ni berbalah sama kita. Melayu sama Melayu balah. Islam sama balah. Kita anak muda berbalah sama anak muda. Sebab percaya cakap Raja Petra. Dia duduk kat London. Relax je dah. Kita balah kat sini. Sebab kebodohan kita. Sama dengan lebay ni pun. Dengar Haji Hadi cakap. Pompau ni jihad. Lawan perlembagaan itu adalah jihad. Mati syahid. Puak ni bertempur lah kat Mali. Kan? Haji Hadi dia urus sila main telur. Kau nak mati. Mandi tidak, kapan pun tidak, solat ke tidak, pasal mati syahid. Dia duduk situ, dekat Rusila. Kat Marang. Dan apa yang dia katakan, kafir semua tu, dia pertahankan. Bersumpah mempertahankan perlembagaan. Nak jadi duta khas, kenalah sumpah. Takkan dia nak pergi, nak jadi duta khas, dia bersumpah bahawa sayanya Abdul Hadi bin Awang dengan ini mengatakan perlembagaan ini kafir, perlembagaan ini tagut. Takkan dia kata macam tu, saudara. Dia takkan kata macam tu. Nak jadi duta khas bertaraf menteri, ya, kenalah cakap mempertahankan perlembagaan. Yang dah mati Mali apa cerita? Dah mati-matilah. Mati-matilah. Ni yang hidup ni nak mentelarah ni. Bini ada 3-4 orang ni. Kan? Takbir kata orang Naun. Sebab tu kita bercakap hari-hari ni, saudara. Ya. Nak ikut-ikutkan tak perlu cakap pun tak apa. Ya. Bukannya kempen pilihan raya, kita jadi kerajaan pun. Kan? Buat apa nak kempen lagi? Nak jadi kerajaan pun. Tapi apa sebab kita cakap? Sebab itu tuntutan Islam, tuntutan agama. Kamu tahu benda itu tak betul. Kamu tahu benda itu fitnah. Kamu tahu benda itu mungkar. Kenapa tak sebarkan? Yang tak boleh sebar nak aib orang. Kalau saya buat live ataupun kawan-kawan kita yang lain buat live hari-hari duk tunjuk gambar video semurid kat Sandakan tu, tak boleh. Kan? Ataupun tunjuk gambar video dulu ada pernah diviralkan gambar dalam hotel Ustaz Zaidrus, tak boleh. Atau gambar Datuk Mustafa Ali, setiausaha bekas Datuk Agung PAS dalam hotel dengan perempuan pun tak boleh. Ataupun kita sembang pasal Ustaz Budak Kelantan tu yang lewat anak murid tu yang masuk penjara sekarang ni. Ya, penyokong kuat PAS tu kat Kelantan tu, Ustaz Budak tu. Tak boleh, jangan sembang macam tu. Itu aib. Benar tak benar wallahu alam, itu aib dan tak ada penting pun kita nak cerita dalam live kita. Apa pentingnya kepada rakyat? Sebab setiap manusia ni ada aib dia. Semua orang ada aib. Cuma besar dan kecil aja. Dan kita dilihat macam seolah-olah okey sebab Tuhan lindung kita. Tuhan tak buka aib kita. Tapi kalau kau hari-hari duk buka aib orang, satu hari tak kalau tak aib kamu, aib isteri kamu. Tak isteri kamu, anak-anak kamu, keturunan kamu, maka didedahkan. Sekarang ni apa yang berlaku pada Mahathir? Kifarah. Kezaliman yang dia pernah buat dulu, dia lihat sendiri. Dan apa yang Anwar buat ini juga adalah satu hikmah juga. Sebab kamu juga yang cabar.
Waktu dia angkat sumpah lu, buatlah siasat lah. Kalau betul kami buat siasat. Jangan sembang dalam ceramah aja. Waktu itu ceramah, Anwar selalu ceramah kan. Tentang orang kronisme, nepotisme, tentang orang sakar harta rakyat dalam ceramah-ceramah Anwar. Yalah waktu itu dia bukan kuasa. Dia memberitahu rakyat. Sekarang dia cakap, kamu dah ada jadi menteri, buatlah. Yang cakap je. Bila dia dah buat, bila dah buat je dia kata apa? Ini pendakwaan politik, pendakwaan terpilih. Pula dah. Kamu yang cabar. Bila orang buat, kamu takut. Ini style macam Dan Cirit lah. Kan? Bila dia kata dia cukup jumlah, bentuk kerajaan, lepas PIU. Agung kata tak cukup, Din. Anwar dapat sokongan lebih. Tak percaya. Tunjuk depan wartawan. Ni saya ada 115 ni. SD. 115. Macam mana pula Anwar boleh jadi menteri? Padahal dia lupa bahawa dia sendiri sign tak tahu dapat parti tu. Dia sign, parti dia sign. Tapi dia ingat walaupun semua bodoh. Dia kata depan walaupun, saya ada 115 tuan-tuan. Macam mana saya boleh jadi menteri? Dia harapkan walaupun dengar tu bodoh. Bila walaupun bodoh, dia kata apa? Betul. Zalim ni. Kan? Hak Muhyiddin dinafikan. Dia dah ada cukup SD dah. Kenapa dinafikan? Walaupun akan kata zalim. Dan walaupun akan kata Anwar ni mengambil hak dia. Walaupun yang bodoh lah. Tapi kalau orang cerdik, dia tahu. Dia tahu sebab apa 115 SD yang ada pada Muhyiddin tak laku. Sebab apa? Sebab undang-undang yang kamu sendiri setuju, yang kamu sendiri sign, di zaman kamu perintah. Di zaman PN perintah, Akta Lambat Parti ini diluluskan. Dan Parti Bersatu adalah orang yang bersetuju untuk kuasakan akta ini. Dan hari ini akta tu makan diri. Makan diri. Sebab apa, saudara? Sebab kamu tak jujur. Kamu tak jujur. Kamu nak buat akta dulu sebab kamu ada perancangan. Kamu ingat kamu akan jadi kerajaan sampai bila-bila. Sebab tu kamu tak fikir panjang lagi dah. Dulu dah okey dah. Kita cadangkan supaya akta parti ni kita letakkan satu bahagian, satu bab lah. Bahawa sesiapa saja ahli parlimen, mana-mana ahli parlimen yang dipecat oleh parti masing-masing, secara automatiknya dia mesti mengosongkan kerusi dia. Sama ada dia dipecat kerana dia melanggar ataupun apalah, kes jenayah ke, kes rasuah ke, ataupun dia melanggar disiplin parti, maka parti pecat dia. Maka dia hendaklah kosongkan kerusi dia. Itu draft asal. Semua parti bersetuju waktu itu. Setuju. Bagus undang-undang ni. Supaya mendisiplinkan ahli parti supaya lebih taat kepada parti masing-masing. Kalau kau tak taat dengan disiplin parti, engkau kena keluar dan kosongkan kerusi. Betul lah. Undang tu bagus. Tetapi Muhyiddin tidak bersetuju dengan undang itu. Dia tak setuju bab itu. Dia cuma bersetuju kalau setiap ahli parlimen itu keluar parti. Ataupun keluar parti mengisytiharkan sokongan kepada parti lain. Maka dia kena kosongkan kerusi. Yang itu saja Muhyiddin setuju. Tapi kalau dipecat oleh parti, tak perlu kosong. Sebab itu, saudara, undang-undang yang dia sendiri bersetuju, undang-undang itu sekali makan tuan. Sebab itu 5 ahli bersatu yang menyatakan secara terbuka menyokong PMX. 5 orang ini tidak dipecat. Kita cabar Muhyiddin supaya pecat mereka. Kena pecat lah. Kalau kamu parti ada moral. Terang-terang dia sokong PMX secara terbuka. Takkan kamu tak pecat lagi? Pecat lah. Sebab apa dia tak nak pecat? Sebab dia tahu kalau 5 orang ni dipecat, dia tidak perlu kosongkan kerusi. Dia jadi ahli parlimen bebas. Kemudian dia boleh masuk mana-mana parti tanpa perlu kosongkan kerusi. Maknanya 5 orang ni boleh masuk Parti Keadilan, boleh masuk Parti DAP, dia boleh masuk Parti Amanah, dia boleh masuk Parti UMNO Barisan Nasional. Sebab itu dia tak nak pecat. Ibarat nikah gantung lah. Bukan nikah gantung. Cerai tak bertali. Ni. Gantung tak bertali. Macam tu. Macam lelaki tak cerai bini dia. Tapi dia biar abaikan. Gantung tak bertali. Bini nikah lain tak boleh. Zalim tak? Zalim.
Ini yang berlaku. Hikmah Tuhan buat. Nak menghukum buat-buat pengkhianat ni. Ya? Kamu dah lah khianat. Kemudian kamu buat undang-undang pun kerana kamu ada niat tak baik. Sebab itu dia tak setuju dengan peraturan itu. Sebab dia fikir kalau dia jadi Perdana Menteri, ya, dia boleh ambil lagi sokongan daripada ahli PKR. Dia kan beritahu dengan PKR, kau tak payah keluar parti, kau tak payah keluar parti. Kau sokong aku jadi Perdana Menteri. Kau tak perlu kosong kerusi. Sebab itu dia nak undang-undang ni. Akhirnya apa yang berlaku? Terjadi kepada ahli parlimen dia sendiri. Dan dia tak mampu nak buat apa-apa. Nak pecat tak boleh. Apa yang boleh buat? Dia cabarnya ahli parlimen tu supaya keluar parti. Dia ingat ahli parlimen tu bodoh. Dia kata kat ahli parlimen tu, kalau tak mau percaya, kalau tidak dan nak sokong sangat Anwar Ibrahim, keluar parti lah, dia kata. Keluar parti. Masuk parti PKR. Dia cabar 5 orang ni. Pasal dia tahu, kalau orang ni keluar parti, dia kena buat paling raya. Dia ingat ahli parlimen tu bodoh. Lebih baik ahli parlimen tu kata, aku tak nak keluar. Kalau kau tak suka aku, buang aku lah, dia kata. Muhyiddin, jawablah. Ahli parlimen tu kata, saya bersedia untuk mengambil apa saja tindakan buat parti. Kalau parti tak suka, pecat saya. Dah dicabar oleh 5 orang tu, Muhyiddin buat apa? Mana telur? Takkan itu pun nak tanya bini dulu. Dah lah nak letak jawatan Presiden Negeri, nak tarik balik, buat U-turn. Kan? Mula nak tak nak tanding dah, jawatan Presiden 1. Kemudian tarik balik. Sebab apa? Sebab bini suruh. Macam mana saudara? Ni calon bakal Perdana Menteri kali kedua ni. Ya? Dengan cakap bini ni. Macam tu nak jadi Perdana Menteri kita. Nak pecat 5 orang tu pun tanya bini dulu. Sebab itu pentingnya kita mengambil pemimpin yang baik. Kita bukan nak cari pemimpin malaikat, saudara. Tak akan jumpa kita mana-mana tokoh pun. Carilah mana-mana dunia. Kita takkan jumpa pemimpin seperti malaikat yang tak ada kelemahan, yang tidak buat dosa. Tak ada. Ya, manusia biasalah. Ya, bukan maksum. Kalau nak Perdana Menteri kita semuanya perfect, suruh malaikat lah jadi Perdana Menteri. Ya. Tapi selagi manusia biasa, tentulah ada kelemahan. Tentulah ada perkara. Ya. Tetapi yang pentingnya kelemahan itu bukan mengakibatkan satu kes rasuah atau penyelewengan. Lemah itu adat manusia. Ya. Semua manusia digunakan yang ada kelemahan. Tetapi kalau melakukan amalan rasuah, menyeleweng, melakukan kezaliman, itu bukan kelemahan. Ya. Jangan kata, lemah biasalah. Zaman Mahathir dulu, kalau ada rasuah pun, itu manusia biasa, lemah. Din Cirit dulu, dia ambil jana wibawa, biasalah pemimpin, itu lemah. Kelemahan Muhyiddin, itu bukan kelemahan. Itu kecurangan, penyelewengan. Dia kena biasa. Penyelewengan lain, rasuah lain, kelemahan lain. Ya. Macam Anwar, kita ada kelemahan dia. Ya. Tapi dibanding dengan pimpin sebelum ini, dia lebih bagus. Tanya hati dengan jujur. Jangan kerana ada kepartian. Bila kita ada sifat kepartian, itu kita buat keputusan yang tak jujur, tak adil. Tanya hati sebenar. Kajian baru setahun. Bukan 3 bulan, baru setahun. Dibandingkan setahun zaman dia. Tapi katanya Wan dia kata apa? Zaman saya dulu lain COVID. Alasan dia COVID. 3 bulan tu COVID je. Ya, darurat je 3 bulan. Macam tu. Guna alasan COVID. Itulah. Padanlah muka. Masa kamu nak rampas kerajaan, masa kamu nak khianat, kamu tak fikir COVID. Kamu tak fikir pun waktu itu COVID. Negara tengah bergelut dengan COVID. COVID baru masuk. Waktu PH tengah jadi kerajaan lagi. Ya, COVID datang bukan zaman Din Cirit. Waktu PH jadi kerajaan lagi, COVID masuk. Waktu itu kamu tak fikir pun tentang COVID. Kamu berkumpul di Sheraton. Haji Hadi pun mengaku dia mastermind, dia perancang langkah Sheraton. Dia jumpa Mahathir. Sikit pun Haji Hadi tak ada kata, kita anjurlah solat hajat supaya menjauhkan bala bencana. Kita ramai-ramailah doa supaya Malaysia ini terpelihara daripada COVID. Tak ada, saudara.
Waktu itu Imam Masih kemaruk nak jadi kerajaan. Kemaruk nak tabur atap. Yang berlebai, yang berserban, yang berjubah, yang berjanggut. Sama aja perangai. Dia berdepan dengan kuasa. Tuhan uji ni. Waktu ini. Nak tengok PAS ni berjuang Islam atau tidak. Ini Tuhan uji. Apabila pengkhianat menawarkan jawatan. Jom bentuk kerajaan Melayu Islam. Jom Pak Lebay. Jom Pak Lebay. Ini Tuhan uji. Nak tengok apa jawapan PAS. Sepatutnya jawapan PAS tegas. Bahawa kami tidak mahu terlibat di dalam pengkhianatan ini. Sebab kami dulu dah pernah dikhianat di Perak. Kami tahu perasaan bagaimana dikhianat. Sepatutnya PAS jawab macam itu. Biarlah mereka nak buat-buat lah. PAS patutnya berlapang dada. Ataupun melarikan diri. Kami ahli PAS tidak akan menyokong. Kami serahkan kepada Agung. Apa putusan Agung. Kami tak akan bersama dengan puak-puak pengkhianat. Puak-puak Zemin Semburit. Puak-puak Din Cirit ni. Kami tak akan bersama. Sebab kami pernah dikhianati. Kerajaan kami di Perak pernah dikhianati. Kami tahu perasaan orang dikhianati. Sepatutnya itu jawapan PAS. Tetapi tidak. Dia yang bersungguh-sungguh jumpa Mahathir. Berpakat nak jatuhkan kerajaan ini. Menghalang Anwar jadi Perdana Menteri. Ini perangai lebay bangsat. Saya nak beritahu. Report lagi. Nak pergi ban. Patut dia orang dakwah, dia orang agama. Patut dia lah menasihatkan Din Cirit. Ini bukan ajaran Islam. Islam tidak menyuruh kita melakukan kezaliman. Apa dia maksud kezaliman? Kezaliman ni meletakkan sesuatu bukan pada tempat dia, itu zalim. Apa dia adil? Meletakkan sesuatu pada tempatnya, itu adil. Apakah meletakkan Din Cirit sebagai Perdana Menteri itu adil? Apakah meletakkan Din Cirit pada menteri itu tempat dia? Bukan tempat dia, saudara. Tempat itu untuk Pakatan Harapan. Yang dijanjikan kepada Anwar untuk mengisi tempat itu. Tetapi kenapa Din Cirit ambil tempat orang? Meletakkan bukan bertempatnya, itulah kezaliman. Yang sepatutnya PAS kena lawan sepatutnya. Kalau PAS berpegang kepada agama. Tetapi sebab dia nak menumpang kesenangan. Nak menumpang kekayaan dunia, harta dunia. PAS sanggup jual segala-galanya. Dia lupa diri dia bagaimana dia dizalimi. Sampai hari ni. Sampai hari ni, saudara. Bila dia bersama dengan Mahathir, tanda dia apa? Tandanya dia lupa. Dia lupa siapa sepatutnya yang patut PAS sokong. Siapa sepatutnya PAS patut jadikan kawan. Mahathir atau Anwar. Nak pilih itu pun PAS tak mampu nak pilih. Mahathir orang yang melarang bini dia pakai tudung. Bukan kita tuduh. Saudara boleh tengok YouTube. Suara khabar pun keluar. Kenyataan Hasmah. Saya nak pakai tudung. Suami saya tak bagi. Saya sebagai isteri kena taat dengan suami saya. Orang yang melarang isteri pakai tudung. Orang yang melarang isteri menutup aurat. Orang ini dijadikan penasihat kepada Parti Islam se-Malaysia di 4 buah negeri. Apa nak jadi? Sebab bagi jadi itu tak penting. Mahathir menentang tidak benar ke isteri dia tutup aurat, itu tak penting. Mahathir menghina janggut Nabi, itu tak penting. Mahathir mengatakan PAS parti ajaran sesat, itu tak penting. Mahathir pernah menghina hukum hudud, itu tak penting. Mahathir pernah kata mangsa Mali itu mati katak, itu tak penting. Yang penting Mahathir, kamu harus bersama aku tentukan Anwar Ibrahim jangan lama jadi Perdana Menteri. Itu aja. Itu je keperluannya Haji Hadi berkawan dengan Mahathir ni. Dan dia seret semua walaun-walaun ni supaya bersama dengan dia. Bersama dengan Mahathir. Apa nak jadi kau walaun? Kau tak ada otak? Apakah otak kau sama dengan otak Haji Hadi? Bila kita cakap macam ni, dia kata kita hina ulama'. Kita nak beritahu, ulama' jangan dihina. Ulama' itu pewaris Nabi. Siapa dia pewaris Nabi? Iaitu orang yang mengikut akhlak Nabi. Dialah ulama' yang sebenar. Tapi kalau ulama' menyanggah apa yang Nabi suruh, melanggar dan membuat perkara yang apa yang Nabi larang, itu bukan ulama'. Nabi kata, sebagai orang Islam, kalau kita ada perjanjian, kena wajib kita ikut perjanjian. Nabi senang buat perjanjian dengan Hudaibiyah, dengan tentera kafir. Dan Nabi taat kepada perjanjian itu. Perjanjian kami dalam Pakatan Harapan ada bersama Datuk Mahathir. Kami kena ikut perjanjian itu. Tapi Mahathir ini engkar perjanjian. Mahathir khianat perjanjian. Dan PAS boleh sokong orang yang khianat perjanjian. Malang. Sepatutnya parti Islam ini dia pelindung kepada negara kita. Apa saja masalah negara kita, patutnya kita boleh rujuk dengan parti Islam. Supaya dia memberikan pandangan, nasihat, pandangan. Sepatutnya
Ulama, sebab tu dikatakan ulama yang baik itu adalah ulama yang mendampingi umara, bukan menjauhi umara, apatah lagi memfitnah umara. Ulama yang baik adalah ulama yang mendampingi umara, supaya dia boleh menegur pemerintah kalau salah, dan pemerintah boleh minta pandangan dia.